Namun seperti mana yang dinyatakan dalam kertas putih ini, sebahagian besar daripada perbelanjaan kesihatan di negara kita ditanggung oleh kerajaan. Maka kerajaan mencadangkan supaya kadar fee atau bayaran yang dikenakan kepada rakyat untuk mendapatkan rawatan di fasiliti penjagaan kesihatan awam dikaji semula. Saya faham bahawa dalam keadaan kerajaan berdepan dengan masalah kekangan fiskal yang agak meruncing, maka sumber-sumber lain perlu dicari untuk menampung perbelanjaan kerajaan, termasuk mengenakan bayaran tertentu bagi perkhidmatan yang disediakan pada rakyat. Namun saya ingin mengingatkan kerajaan supaya tidak tergesa-gesa untuk meningkatkan bayaran perkhidmatan kesihatan di hospital dan di klinik kerajaan, kerana ini akan menambah lagi beban rakyat yang pada masa ini sedang menanggung sengsara akibat kenaikan harga barangan keperluan harian, kenaikan kadar inflasi, kenaikan OPR dan barulah kenaikan tarif elektrik. Dan untuk meringankan beban rakyat, kerajaan boleh mengecualikan golongan B40 daripada dikenakan bayaran. Tetapi kita tahu melalui kajian-kajian yang dibuat, ramai mereka yang tidak tergolong dalam kelompok B40 telah pun jatuh miskin akibat kenaikan kos sara hidup yang mendadak. Dan beberapa kajian yang saya lihat, termasuk yang dikeluarkan oleh Merdeka Center baru-baru ini, majoriti rakyat merasakan kedudukan keuangan peribadi mereka pada tahun ini lebih teruk berbanding tahun yang lalu. Dan dapatan ini tidak terhad kepada golongan B40 saja. Jadi jika ada cadangan daripada kerajaan untuk menaikkan kadar bayaran rawatan kemudahan kesihatan awam, saya minta supaya ianya ditangguhkan dahulu dan diteliti semula. Mengenai cadangan pembelian strategik ataupun strategic purchasing dengan izin, saya bersetuju bahawa ini adalah antara langkah yang boleh dilaksanakan bagi memastikan pembiayaan kesihatan yang mampan dan saksama serta mempercepatkan pencapaian liputan kesihatan sejagat sebagaimana yang disarankan oleh WHO. Untuk tempoh ke hadapan ini, terima kasih Yang Ketua, program pembelian strategik wajar diberikan keutamaan tetapi dengan beberapa peringatan. Pertama, pembekal perkhidmatan kesihatan yang terlibat mestilah dipastikan memenuhi standard pencapaian dibentuk oleh kerajaan, ditentukan oleh kerajaan. Keduanya mesti ada struktur tadbir urus yang komprehensif untuk memantau kualiti perkhidmatan yang diberikan agar ianya setimpal dengan nilai wang yang dibelanjakan. Ketiga, ia mestilah lebih menjimatkan perbelanjaan kesihatan yang ditanggung oleh rakyat. Cuma kertas putih ini tidak memperincikan badan yang akan dilantik sebagai pembeli strategik yang diasingkan daripada fungsi Kementerian Kesihatan Malaysia. Disebut dalam kertas putih ini, KKM akan distruktur semula di mana fasiliti sektor awam akan menjalankan peranan sebagai penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan. Manakala pembeli strategik yang bukan berasaskan keuntungan pula bertanggungjawab untuk memperolehi perkhidmatan penjagaan kesihatan daripada sektor awam dan swasta. Saya mohon supaya kerajaan memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai badan yang akan berfungsi sebagai pembeli strategik ini, termasuklah struktur tadbir urusnya, pembiayaan perbelanjaan operasinya dan jumlah serta sumber dana yang diurus.